sepintas lalu kita ada banyak kepakaran dalam ni. Kepakaran-kepakaran yang kita ada tu actually dah cukup dah kot pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi aku terus kepada test. Mastermind ni kalau ikut ni antara mastermind utama ni. So test, dia teruskan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Dengar? Dengar. Dengar. Waalaikumsalam. Okey, kita sebenarnya cadangan ni bukanlah totally main dengan aku seorang. Yang ni pun cadangan kawan-kawan yang dah lama dah. Cuma kita nak tak implement je sebelum ni. Penubuhan koperasi okey, untuk pengetahuan. Koperasi yang kita target ni, kalau in general lah, koperasi tu sendiri adalah tempat untuk nak cari duit, nak buat duit sebenarnya. Dan koperasi kita nanti, kita tak akan terlibat apa-apa pun berkenaan dengan kebajikan. Koperasi ni totally untuk nak jana kewangan. Okey, kalau kita tengok cadangan yang dah diwar-warkan, kita ada idea penubuhan koperasi, lepas tu dalam bidang investment, isu dan cabaran, peluang hartanah dan jawatan kuasa lah. Yang tu agenda utama kita pada malam ni. Okey, aku masuk lah. Dalam bidang yang kita target, straightforward lah, nak cut short kita target kepada pemilikan hartanah yang berpotensi tinggi sebenarnya. Contoh yang kita target adalah pemilikan rumah kedai. Kalau kita tahu, normally boleh kata semua orang yang dah ada rumah, tapi ada jugalah yang tak ada rumah lagi. Harga rumah di pasaran pun makin lama makin meningkat. Tapi kita tak go on rumah lah. Sebab koperasi kita lebih pada kita target nak beli rumah kedai. Rumah kedai dalam pasaran lo ni normally from starting pun mungkin 600,000. Tu pun 600,000 di negeri-negeri maybe Kedah ke Perak ke, tu pun tak tentulah. Dan kebanyakan rumah kedai tak sesenang tu untuk beli. Mereka jarang iklan rumah kedai untuk dijual. So, rumah kedai ni lebih kepada kontak-kontak yang kita ada. Kita sendiri kena cari developer untuk nak dapatkan pembelian rumah kedai ni. Kalau ada yang iklan, normally harga dia 1 juta lebih. Baru dia iklan. Yang mahal. Yang murah ni jarang kita nampak. So daripada situ, kita pun ada kawan-kawan kita yang mungkin boleh membantu dalam proses ni. Dan target pemilikan rumah kedai ni disebabkan kita boleh buat dia sewaan balik. Maksudnya, kita nak try cover dengan, kalau kata kita go for loan kita boleh di cover oleh penyewa. Jadi, pemilikan pertama target kita adalah bulan selewat-lewatnya adalah bulan Jun 2022. Yang ni adalah cadangan asai. Bergantung kepada berapa banyak saham yang dapat dikumpul oleh koperasi kita sendiri. Okey. Kalau tengok daripada idea awal yang diwar-warkan oleh Hafizal, dia letak kat situ setiap saham bernilai 10,000 RM. 10K ya. Okey. Sebab apa dia 10K? Okey, saya jelaskan. Kalau kata kita dapat 50 orang yang boleh membeli saham tu pun,
kita baru ada 500k dalam akaun. 500k untuk nak beli rumah kedai pun masih tak boleh beli cash. Masih tak cukup sebenarnya. Okey. Tetapi kita masih menggunakan nilai yang besar ni untuk senang memudahkan proses nak buat loan ataupun nak tunjuk yang koperasi kita ni sebenarnya steady. Tapi tak apa. Untuk yang 10k tu cuma cadangan awal. Masih boleh dibincangkan. Okey. Nombor 1 tadi, macam kata, pemilikan rumah kedai. Target yang kedua pula, selepas kita berjaya ada sebiji rumah kedai ni, kita akan cuba untuk go for next business adalah stesen minyak. So, ni pun satu lagi cadangan yang memerlukan kewangan yang kukuh. Kalau kita go for business yang biasa apa semua ni, maybe ramai daripada kita kat sini pun boleh mampu buat sendiri ya kot. Tapi bila kita nak go for the big scale punya business, sebab tu pentingnya saham kita ni. Nak ada, kalau tak ada 500k, agak berat lah sebenarnya untuk nak move on lagi. So, dua jenis satu adalah hartanah, nombor 2 adalah perniagaan. Siapa nak run niaga nanti, stesen minyak? Yang ni semua boleh dibincangkan selanjutnya. Masih belum detail out. Okey. Selain daripada dua item ni, ada juga cadangan mai. Yang ketiga adalah pembelian IPO saham. Okey, pembelian IPO ni betul, idea cukup bagus. IPO ni, tetapi nak dapatkan pembelian secara pukal ni ya kita punya masalah. Yang kita perlukan bantuan dan IPO ni normally buka di MITI lah, bawah Jamin. So, tak apalah, kita akan cuba tengok kalau dapat. Mungkin yang ni IPO ni memang very good investment lah sebenarnya. Dalam masa yang sama, kalau kita nak tengok cabaran-cabaran koperasi ni, normally yang mana koperasi tutup apa semua disebabkan faktor kewangan dan faktor ketirisan. Okay. Atas sebab-sebab ni, kita kena ada satu jawatankuasa yang dilantik di kalangan kita sendiri. Dan lagi satu berkenaan dengan faktor kewangan ni. Faktor kewangan ni, ada cadangan mai kita sumbang saham seorang 1,000. Seorang 1,000, kita punya batch ada lebih kurang 150 orang saja. Okay, itu pun kalau semua orang yang masuk. Tetapi tak tentu kita akan dapat full 150 participant. Daripada situ, yang tu cadangan keluar yang sampai 10k seorang. Sebab target 50 orang. Tapi masih boleh dirunding lah benda tu kan. Kalau kita tengok participant kita ramai, kita go lagi lah. Okey. Apa saja pembayaran duit pembelian saham ni, kita bagi masa sebenarnya sehingga bulan 3 atau bulan 4 tahun depan. So, kita ada tempoh masa yang agak
okey lah, bukanlah kata panjang sangat dan tidak terlalu singkat. Okey, untuk mengumpul modal koperasi. Okey, keahlian boleh extend kepada spouse. Okey, soalan yang very good. Belum lagi buat masa ni. Kita hadkan kepada ahli kita saja dulu. Okey. Sementara waktu kita nak kumpul. Okey, ni cadangan daripada Nur mungkin minimum 5K. Tu pun satu benda yang menarik. 5K ni pun mendapat pertimbangan juga. Kalau kita dapat ahli yang lebih ramai. 5K, tetapi kita tak ada satu yang macam dia nak menyumbang lebih daripada 5K. Kalau kita fix satu amount, seseorang tu tak boleh menyumbang lebih atau kurang. Dia kena fix. Sebab kita nak semua orang sama rata. Ada antara kita ni memang betul, mereka memang golongan T20. Tapi dalam masa yang sama kita kena fikir, ada juga yang dah termasuk ke golongan B40. Walaupun majoriti adalah M40. Okey. Tapi kita cuba nak bagi peluang dekat semua orang merasai sama rata. Yang tu yang kita kena keluar come out dengan satu figure yang agak okey dan tidak terlalu rendah untuk sampai kita punya koperasi sendiri stuck. Yang ni antara faktor bila dia stuck duit. So no point kita buat koperasi. Kalau simpanan koperasi cuma ada 100K, tak boleh nak bergerak banyak. Walaupun banyak peluang-peluang pinjaman ke geran-geran koperasi memang wujud. Tapi tak menjanjikan, tak dijamin yang kita akan dapat. Okay. So, apa yang aku boleh simpulkan kat sini adalah benda ni apa pun kita kena start jayakan. Sebab selagi kita tak jayakan, sayanglah. Sebab kita boleh berkongsi sama-sama bukan kata keuntungan, lebih kepada pelaburan masa depan. Sebab pelaburan ni adalah pelaburan jangka masa panjang. Dia bukan jangka masa pendek. That means tahun ni kita masuk duit, tahun depan kita tengok hasil, no. Target pelaburan ni lebih pada 10 tahun. Okay. Dan mungkin, Hafizah yang ni cantik 10 tahun. Kita target pertama adalah 2022, Jun 2022, pemilikan pertama. Okay. By target lagi Disember 2023, maybe perniagaan stesen minyak yang pertama. Okay. By Disember, okay, kita ambil Jun jugalah. By Jun 2025, maybe pemilikan hartanah kita yang kedua. Okay. Yang ni adalah plan. Sebab tu, okay, Kumar tulis set minimum 1K, maksimum 10K. Okay. Betul. Memang ada juga koperasi hartanah, Kumar. Memang ada 1K, maksimum 10K. Ada cadangan dah keluar benda ni. Macam yang aku kata tadi, aku tak mau membezakan kita. Aku nak kalau boleh kita semua sama. Everybody dapat benda yang sama. Sebab tu aku cadangkan kita dapatkan satu figure. Okay, 5K is quite good for me. Tapi tak tahulah orang lain. Kalau kita 5K, kita target last adalah pembelian saham adalah bulan 3 atau bulan 4 tahun 2022. Maksudnya kita ada tempoh lebih kurang 8 bulan lah. Okay. Daripada situ, mungkin kita katalah kita dapat attract 50 orang
pemilik saham, kita ada 250k, masih okey lah. Boleh lagi lah nak bergerak, tapi kena perah otak sikit lah. Dan kita tak ada lah, belum sampai tahap kita dah target nak beli hartanah ni cash buat masa ni. Kita masih akan gunakan loan. Dan bila kita pakai loan, normally kita bayar down payment saja. Okay, what happen to duit-duit baki? Okay, duit baki ni lah sebenarnya kita nak gunakan untuk buat modal stesen minyak ataupun pembayaran bulanan. Kita tengok nanti berapa yang kita berjaya kumpul. Ada so apa yang boleh kita kata apa pun tertakluk kepada jawatan kuasa. Jawatan kuasa pula, aku cadangkan kita ada at least sekurang-kurangnya 9 orang yang akan dilantik. 9 orang yang termasuk daripada nombor 1 Presiden, Timbalan Presiden. Lepas tu kita ada kita punya setiausaha. Lepas tu kita ada kita punya bendahari. Lepas tu kita ada 5 ahli lembaga pengarah. Okey. Setiap keputusan kita boleh syaratkan kepada wajib dapat 2/3 sokongan. Okey, dan setiap daripada ranking ni, semua ahli lembaga pengarah ni perlu dilantik melalui proses undian. Dan wajib ada undian, termasuk presiden atau timbalan presiden. Sebab yang ni kita pegang duit semua orang. So, pastikan bila kita cadangkan nama tu, kita yakin dengan dia. Kita yakin dengan orang tu. Dan make sure minimum pencalonan untuk setiap pos adalah 2 orang. Minimum. Tak boleh seorang saja. Menang tanpa bertanding apa semua tak boleh. Kita kena ada juga. Dan pelibatan kepada geng-geng perempuan amat diperlukan. Sebab kita tak ada kuantiti. Kita just ada 150 orang kita ya. Sebab koperasi yang kita nak buat ni, koperasi J97. Okey, andai kata koperasi J97 kita berjaya ditubuhkan, kita akan go for koperasi alumni. Kita akan masuk koperasi alumni itu melalui koperasi J97. So anything pun kita akan liaise direct dengan koperasi jenan yang besar. Yang itulah lebih pada cadangan yang diusulkan. Okey, so apa pun yang aku habaq tadi masih dalam perbincangan. So kalau ada apa-apa cadangan, boleh lah usulkan lah sambil-sambil duduk cakap ni apa semua. Tak ada masalah pun. Okey, aku rasa yang tu sajalah penerangan ringkas buat masa ni. Okey, Best Ayajib. Yes, memang mereka ada koperasi 2000 dan dia juga, Ayajib adalah seorang yang aktif untuk koperasi jenan. Dan Presiden Koperasi Jenan tu apa tak nama dia? Lupa pula aku. Kita akan liaise lah dengan mereka. Dari segi pendaftaran apa semua tu tak apa, don't worry. InsyaAllah aku akan tolong buat. So, yang tu lebih pada proses yang standard lah, kita follow SOP yang standard daripada SKM. Dia Suruhanjaya Koperasi Malaysia sebenarnya. Koperasi ni. Lain daripada tu aku ingat tak apalah, anything boleh tanyalah. Soalan-soalan yang apa nak tanya ke apa ke. Dan kita boleh start. Kalau kata bersetuju, boleh go lah pelan-pelan. Kita
war-warkan. Okey, kalau kita buat proses pengundian, dia bukan cerita malam ni. No. Kita buat cadangan. Cadangan kita buat dalam seminggu. Maybe 15 hari bulan 8 kita tutup cadangan untuk jawatan kuasa. Lepas tu kita baru buat proses pengundian. Mungkin besok boleh tolong kita. Besok boleh buat. Besok pun dah buat lah kita punya website koperasi ni. Thank you very much Pesot. Pudih lah, nanti tengok lah lebih kurang apa yang dia buat kan. Sot, cakap sikit Sot. So Pesot ni antara orang yang memang kena ada lah, orang IT kita. Very good. Macam tu Sulaiman Bahtiar tu, dia usah dia tadi. Otai hartanah kita tu. Penting lah nak bagi pendapat. Mungkin pendapat aku fikir pasal rumah kedai, rupanya dia fikir nak buat hotel. Oi, betul. Rumah kedai tu okey tu, rumah kedai tu idea bagus. Boleh diperincikan lagi tu. Yang tu kita nak lebih detail out. Yang ni just idea awal. Aku habaq tentang yang ni just idea awal. Mungkin yang ni yang kita perlukan kawan-kawan membantu kita. Dan bila kita ada jawatan kuasa kita sendiri pun, bukanlah every day kita nak meeting. Meeting wajib ni maybe sebulan sekali lah. Tu pun kita boleh buat Zoom meeting lah ni. Walaupun aku pekak pun aku boleh dengar lagi. Tak apa, boleh. Sedut jangan gelak lebih. Okay. So, aku rasa yang tu saja buat masa ni. Terbuka kepada sesiapa yang nak bagi soalan. Terima kasih. Okay, ada soalan-soalan nak tanya? Kalau rumah kedai ni hang target hang nak beli dan sewa atau beli lepas tu dalam masa 3 tahun jual ke ada plan beli jual double ke? Okay, very good question itu. Memang kita target beli jual. Tapi kita tak ada lah kata dalam 3 tahun. Sebab kalau 3 tahun punya level ni, kalau kita buat loan pun tak lepas sebenarnya. Betul ya? Okay. Kalau kata target adalah dalam masa 10 tahun, lebih relevan lah. Mungkin kita boleh lepas loan kita tu. Kalau kata kita ada cash yang kuat, tak ada masalah. Batia, beli tuai jual tak apa. Beli benda cash, maybe after one year, second year, boleh jual. Cumanya enhance lah, please help me. Yang tu je, Batia. Target rumah kedai sama dengan cash flow and capital gain. Sahabat-sahabat kita ni, Cik Bedah boleh nak explain sikit boleh? Kok ada angle yang kita tak nampak yang sama tak Sulaiman Bahtiar? Kok nak explain sikit benda-benda apa yang related dengan hartanah ni? Kita masih discuss lagi lah. Maksudnya cadangan daripada test tadi ialah kita wujudkan satu koperasi yang menjurus kepada matlamat pemilikan hartanah ataupun matlamat dia kita nak kuasai bidang hartanah lah. So kalau ikut koperasi ni pun setakat yang aku survey memang dia ada beberapa jenis koperasi yang boleh ditubuhkan. Okey, antara salah satunya memang ni lah hartanah ni lah. Okey, selain daripada koperasi yang berbentuk bank dan sebagainya tu. So yang tu masih lagi dalam proses kita kaji secara detail, itu dengan bantuan Najib 2000 tu lah. So ada juga dipahamkan untuk koperasi ni ada dana-dana sumbangan yang diberikan grant oleh kerajaan lah. So yang tu masih lagi dalam proses kita go through details. Cumanya dari segi idea awal ni tadi yang macam test maklumkan tadi tu, ada anything yang hampa rasa kita kena ni lah, kita diskusi ni lebih kepada kita nak brainstorm idea dan kita nak challenge the idea lah. Kalau kata benda ni boleh buat. Kalau kata benda ni ada kesukaran dia kat mana yang nampak sukar, then insya-Allah mungkin lagi tahu geng-geng hartanah, geng-geng perniagaan ni dia lagi nampak lah benda-benda yang kita nak buat ni. So dipersilakan lah siapa yang rasa boleh
boleh give idea, challenges dan sebagainya yang kita nampak supaya benda-benda ni bukan sekadar kita shock atas kertas ataupun sekadar kita duduk cerita, tapi benda yang boleh kita move out lah, kita boleh buat lah. So dipersilakan lah. Ada satu persoalan lah. Dengar? Dengar. Okey. Adakah koperasi ini memang kita nak tumpu kepada hartanah sahaja ataupun ada bidang-bidang lain yang kita boleh, kalau kita ada peluang lah, contohnya bidang IT pun ada, contohnya besok kan, kalau tahu ada buat MySejahtera 70 juta ke apa kan. So adakah kita akan menceburkan diri kemudian ke atau memang kita nak buat hartanah saja? Okey. Pun satu soalan yang bagus. Macam aku kata tadi, koperasi ni first kali target kita adalah kepada bidang hartanah. Tetapi kita tak melupakan juga perniagaan. Perniagaan ni banyak bidang dan banyak cabang. Andai kata perniagaan tu dibentangkan penuh dengan potensial, sebab kita menubuhkan koperasi ni, kita bukan setakat target kita, memanglah kita target adalah keuntungan, tapi kita tak boleh lupa yang kita masih terdedah dalam kerugian. Sebab apa saja pelaburan yang dibuat, mesti ada keuntungan atau kerugian. Kita kena ambil risiko tu. Okay, so siapa-siapa yang menyumbang duit, yang membeli saham, dia pun akan terdedah pada risiko tu. So, untuk kita kurangkan risiko kerugian, yang tu kita kena dapatkan potential business plan untuk apa saja perniagaan yang dibuat. Okay. Kita tidak terhad kepada hartanah semata-mata. Okay. Tetapi untuk permulaan kita memang target hartanah sebab yang tu antara yang boleh. Macam tadi, cash flow dan capital gain. Okay. Yang ni yang diutarakan kat situ. Okay. Memang kita nak kita punya cash flow. Okay. Macam mana kita nak dapatkan cash flow kita? Okay. Dalam masa yang sama, capital gain on the future. Maybe Afizal, dia sebagai seorang accountant, dia tahulah benda-benda macam ni. So, aku rasa dapat jawab soalan Hang Harun. Okay, ada lagi, aku nak tambah sikit lagi. Ada juga kata, okay, time sekarang ni, everybody kena simpan duit. Bahaya untuk kita buat investment and so on lah. Tetapi, aku meramalkan, kita akan ada lambakan hartanah next year. Sebenarnya, disebabkan COVID kita dah berterusan daripada 2020 ke 2021. Apabila kita ada keadaan ni, sebenarnya yang inilah peluang kita untuk nak masuk dalam bidang hartanah dengan kekuatan kewangan kita yang agak stable. Sebab tu idea asalnya adalah ada 500k. Kalau kita ada duit yang banyak, walaupun ayat ni mungkin ada yang tak suka, tapi cash is king pada masa tu. Okey. Dan satu lagi, kita juga macam kita ada kawan kita, sahabat kita, Nud Izwan Nuzaihan. Dia pun terlibat dalam kementerian yang berkaitan dengan tanah sebelum ni. So, okay, tengok Amin pun kata this is the best time to invest real estate. Ya, memang betul sebenarnya. Okay, dengan loan yang agak rendah buat masa ni dan banyak waive dari segi lawyer fee lah banyak yang di waive, yang developer yang cover. So memang good time to invest lah sebenarnya untuk on real estate, hartanah. Tapi kita terpaksa memberi peluang sebab kita nak everybody involved kalau boleh. Kalau boleh kita dapat 150 orang tu involved.
dalam koperasi. Kita kena usaha lebih keras. Kita target orang-orang yang tak join pada malam ni. Nak beli seorang tak mampu. Yes, betul. Yang inilah target kita kalau modal kita stable. Terima kasih Tuan Izzuan. So, sebab tu target kita nak beli rumah kedai, bukan kita nak beli rumah untuk kita duduk. Tak. Rumah kita bagi sewa. Kalau beli rumah 300,000, kita bagi sewa around 1,000. Okay. Berarti tambah. Thank you very much. Lambatkan property. Next year will be even worse. InsyaAllah. Bukan nak doa benda yang buruk. Tapi yang ni lah time untuk kita nak masuk dalam industri ni. Okay. Dari segi perniagaan-perniagaan lain tu, in future maybe kita akan consider. Okay, Aaron. Okay, serah balik pada Hafizan. Saya Farida. Dengar suara? Okey, saya Farida. Okay, kenal. Mungkin ada orang tak kenal ke tak ingat kan, memang lepas habis sekolah tu memang tu putus hubungan je. Ada orang panggil saya Beda, ada saya panggil Bek lah. Especially di kalangan para yang perempuan-perempuan lah. Mungkin ramai yang kenal saya, tapi lelaki mungkin tak kenal. Siapa yang 4 ceria, 5 ceria tu mungkin kenal kot. Okay, Neman, bye. Okay, saya dan saya tak ingat beberapa nama singkatan, minta maaf. So saya ikut je nama yang ada kat dalam ni. Okay, saya setuju dengan Hairi yang tadi. Yang pasal investment yang sekarang kalau kita nak buat memang okay lah dengan property. Sebab saya secara jujurnya memang saya tak ada expertise on this, tapi saya ada general knowledge lah on this. So dengan adanya kedai tu, kita mungkin dapat cash flow. Sebab kita boleh dapat sewa tu lebih daripada loan yang kita bayar tiap-tiap bulan. Dan kalau kita dapat 500k tu, mungkin loan yang kita kena bayar tiap-tiap bulan tu mungkin lagi rendah. So dekat situ kita ada cash flow. So dengan cash flow tu sebenarnya kita boleh invest banyak benda lagi. Tapi saya bukan pakar investment tu. So saya setuju kalau ada koperasi ni. Sebab mungkin yang T20 tu boleh mempelbagaikan dia punya portfolio. Tapi B40 dan M40 kalau kita nak invest sendiri, mungkin kita takut ada risiko. So kalau dengan koperasi ni, mungkin satu peluang untuk kita buat satu investment lah untuk 10 ke 20 tahun. Sebab sekarang ni umur kita 41 kan. So nak sampai umur 60 tu insyaAllah dah kan. So saya rasa saya setuju dengan koperasi ni dan saya nak terlibat lah. Cuma sebagai jawatan kuasa tu jangan dicalonkan ya. Sebab saya memang agak busy dan saya tak ada expertise on this. Alright, itu je daripada saya. Okay, terima kasih. Bagi Bedah lah. Senang. Sila. Okay. Terima kasih Cik Bedah kita. Okay, first kali janganlah rule out awal sangat untuk nak jadi jawatan kuasa apa semua. Sama je. Ramai dalam ni pun semua busy juga. Okay, tak apa. Yang penting kita kena war-warkan kepada seramai mungkin. Okay. Tak apa. Kalau yang mana tak join tu tak ada masalah. Tetapi walaupun kita buat pembelian saham, koperasi kita pun tetap kena berjalan. So, aku lupa nak masuk tadi. Kita kena cadangkan juga yuran tahunan koperasi. Seminimum 100 setahun. Sebab apa? Sebab kita tak ada kuantiti. Sekali lagi aku tekankan. Kita tak ada kuantiti. So kalau 100 setahun, kali dengan 100 orang pun kita mahu ada 10,000 additional for every year. Okay. Dan macam tadi Cik Bedah kata by umur 60. Okay. Boleh target lah sampai umur 60. Okay. Tapi apapun mati tu pasti. Okay. Kita tak tahu apa akan jadi esok, minggu depan ataupun tahun depan. Tapi apa-apa kita kena plan. Kita kena ada inisiatif. Kita kena tengok
Bila kita masuk saham ni, kita akan letak satu penama supaya kita cover juga apa-apa jadi dengan ex tenan kita yang masuk ahli koperasi kita. Kita akan secara automatik, kalau andai kata dia mati ke apa semua, benda tu transfer tu penama yang diletakkan. Untuk Cik Bedah tadi modal yuran per month, modal yuran per month tu taklah kot, kita buat per annum lah. Okay. So saham ni macam tadilah, IPO tu adalah saham lah. Kita tak main saham yang normal. Kalau main saham normal, okay, memang ada grup saham kita sendiri, besok macam mana, sedut, aku sendiri, semua negatif ya. Tapi kalau untuk IPO, yes lah kita target. Untuk Cik Bedah tak pandai melabur, sebab tu kita gunakan koperasi ni supaya kita dapat expertise yang dah pernah buat pelaburan. Dia boleh ajak untuk orang yang tak pernah melabur. Yang mana yang pandai dalam perniagaan, dia boleh ajak orang yang tak pernah berkecimpung dalam dunia perniagaan. Yang inilah kita punya target koperasi. Kita nak sama-sama kita belajar something. So, penlibatan daripada semua orang, kita ada 150% ni yang kita nak sangat. Supaya semua orang dapat rasa, walaupun tak banyak, dapat sikit. Kalau tak dapat sikit, mungkin dapat banyak. Mana kita tahu. Okay? Alright, yang tu saja buat masa ni. Pas balik kepada Hafizal. Okey, ada lagi. Kau nak share sikit ke apa ke? Kau ada idea tentang how pasaran yang nampak waktu ada dekat Kementerian Tanah dan sebagainya. Kau ada tanah-tanah kosong ke apa ke yang yalah mana tu kita tak tahu kan. Black ke kau ada? Silakan. Terima kasih Fizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku boleh share sikit lah kan. Aku pernah join memang dalam koperasi tu lagi lah. Koperasi Pejabat Tanah KL tu. Cuma koperasi ni memang dia dah banyak duit lah sebab dia dah ada tanah. Lepas tu tanah tu kena pengambilan MRT semua kan. Koperasi ni dah level ada duit dalam 30 juta punya koperasi lah. Jadi kalau sekarang ni rasanya kita nak strategi dulu apa yang langkah yang pertama lah yang kita nak mula untuk koperasi kita ni. Sama ada kita nak setuju tentang kita punya saham kan. Kalau kita boleh tentukan nilai saham, lepas tu kita boleh survey berapa orang yang dah committed nak masuk. Jadi rasanya perkara-perkara lain tu bila dah macam koperasi kita ni dah ada kepercayaan lah. Dia punya base dia tu kepercayaan, ada trust dah kan, dah kenal daripada grup sekolah lagi. So kalau kita dah start macam tu, yang lain-lain tu kalau aku tengok koperasi yang macam contoh tadi tu, dia akan ada jawatankuasa pelaburan. Lepas tu bila dah makin membesar tu, bila dia nak kembangkan dia punya bidang-bidang penglibatan dia tu, dia buka pula ada anak syarikat sedia berhad yang dimiliki sepenuhnya oleh koperasi. Jadi benda-benda ni, detail-detail pelaburan ni akan dibincang oleh dia punya ahli lembaga pengarah lah nanti kan. So dengan jawatankuasa kecil ni lah, jawatankuasa pelaburan lah, jawatankuasa yang nak beli properti siap, dia ada pula jawatankuasa yang nak beli tanah, nak jadi developer, mereka punya kaedah tu lebih banyak lah kan, lebih pelbagai lah. Jadi rasanya kalau kita boleh setuju nanti daripada survey berapa amount yang kita nak jadikan modal tu, yang selebihnya tu rasanya kita boleh jalan bergerak dari situ lah. Rizal. Okay. Tu setakat ni lah kan, aku punya ni lah tafsiran lah kan.
Okey lah tu. Maksudnya ada pengalaman lah kan. Maksudnya benda boleh buat lah. Benda boleh buat. Cuma kita perlu bersetuju tentang modal tu. Modal. Okay, thank you. Note. Lain lagi. Mat Kenek baru masuk. Profesor kita dah Syed Nagor yang bisa terlibat dengan bisnes. Nagor very good sebab dia business open market. Quite good. Geng-geng perempuan, Farazan, Emma, Adibah. Boleh. Yang nak tanya, yang nak share. So aku punya cadangan hari ni lebih kepada macam kita kita gaduh pasal idea lah. Gaduh pasal idea boleh buat tak boleh buat, macam mana nampak angle-angle tertentu, kelemahan-kelemahan kat mana yang kita especially yang bisa terlibat dengan koperasi lah. Okay. Fizal. Ya. Apa kata ni cadangan Kita go dengan first kali kita vote, undi setuju ke tak dengan penubuhan koperasi. Yang tu first kali. Paling simple je. Boleh. Mungkin boleh initiate start initiate tu yang tu. Okay. Dah ni ada berapa ramai dah ni? Berapa ramai? 21 orang. 21. So kalau dalam ni vote ni setuju, okey ke? Daripada 150? Macam aku kata, apa saja keputusan perlukan 2/3. So kalau 2/3 bersetuju, kita terpaksalah sebab kita dah war-warkan lebih kurang dalam 5-6 hari sebelum. So yang mana yang terlibat malam ni adalah hampir orang kata mewakili lah. Cuma aku rasa lepas ni kita boleh buat official invitation kot untuk yang lain kan. Tapi kita terpaksa juga sebab koperasi kita ada 50 orang. Betul. Bukan maksud aku ni macam kita just macam nak initiate lah kan. Lepas ni sebab pada aku macam bila nak buat koperasi dia macam kena ada volume yang besar sikit baru boleh jadi koperasi kan. Betul. Bila nak dapat volume tu aku rasa macam lepas ni satu batch kita ni kita ada database kan. Mungkin database tu kita buat official baik email ke surat ke tak kisahlah macam mana nak contact. Tapi kita jemput lah sebab lagi best sebenarnya bila lagi ramai yang masuk koperasi lagi sedap lah kita nak buat sebab koperasi kan kita perlu volume kan. Kalau tak ada volume tu pada aku mungkin sikit mencabar lah. Aku pun tak pernah pun masa ada experience masuk koperasi. Paling aku masuk koperasi kat Jenan lah kan. Tu pun bayar tak bayar kan. Aku nak tanya, kenapa pilih koperasi bukan Senin Berhad? Test tak buka mic. Sorry, tak fokus. Apa dia soalan? Kenapa hang pilih koperasi bukan buka company Senin Berhad? Okey, apa beza koperasi dan Senin Berhad? Okey, sebenarnya kalau Google dapat jawapan detail lah benda tu kan. Tapi Senin Berhad, okey, ini aku cerita sikit lah. Senin Berhad lebih pada perniagaan. Okey, tetapi koperasi lebih pada kumpulan. So lebih kurang lah. Boleh faham Senin Berhad terdedah kepada risiko bankrupt. Okey. Koperasi risiko very low. Sebab dia adalah pemilikan share yang ramai. Senin Berhad pemilikan share yang sikit. Okey. Dari situ risiko bankruptcy cukup rendah di koperasi. Dan kekuatan koperasi sendiri dinilai berdasarkan ahli dia. Berapa banyak share yang berjaya dikumpul, duit dalam akaun. Okay. Kalau kita go for Senin Berhad, kita lebih pada perniagaan. Dan Senin Berhad tak boleh letak director sampai berpuluh orang ni. Okay, itu je. Aku nak tambah yang Mak Kenek cakap tadi kan. Aku rasa betul juga. Maknanya lepas ni kita akan ada satu lagi sesi macam ni lah. Which is mungkin bagi peluang orang-orang yang
tak dapat attend, tak dapat join malam ni, so that kita briefing sekali lagi pasal benda ni lah, so that before kita kan. Mungkin 2 kali vote ke yang pasal setuju tak setuju kan. Boleh? Okay, maybe kita boleh bersetuju juga dengan cadangan tu. Kita bagi, kita war-warkan dalam grup untuk seminggu tentang first cadangan penubuhan. Maksudnya kita target sampai 15 bulan 8, kita survey tengok berapa orang bersetuju. Tetapi ini final lah. Kalau tak dapat penglibatan ramai pun, so deadline dia adalah 15 bulan 8. After that, kalau kita dapat 2/3, walaupun partisipan cuma 30 orang, kita terpaksa mengatakan yang dia adalah mewakili semua. Okey. Hafizan? Okey. Kalau kata bersetuju, yang itulah maksudnya itu syura kita yang malam ni lah. Antara syura kita. Okey, so kalau kita setuju kata deadline akan jadi 15 hari bulan 8, maksudnya malam ni kita tangguhkan dululah dari segi protem dan sebagainya. So kita tunggu besok punya besok punya edaran soal sidik tu, survey. So yang ni video ni boleh up bila Ustaz? Dalam tu. Malam ni Okey. So kita wawarkan link untuk YouTube ni. Kita tengok respon, tunggu sampai 15 bulan. So after that kita buat lagi sekali meeting selepas 15 tu. Then on the same date tu kita boleh buat cadangan untuk jawatankuasa protem koperasi lah. Okey, lepas tu baru kita go for cadangan jawatankuasa. Yang tu pun kita bagi seminggu juga deadline. That means on 22. Okey, maksudnya deadline yang first adalah untuk persetujuan penubuhan. Kita buat sampai sehingga jam 6 petang 15 hari bulan 8. So by next week maybe 9 suku kita buat another Zoom meeting, ataupun tak tahulah, tengok ikut kesesuaian lah. Maksudnya Sabtu depan 15 bulan 8 pukul 6 petang kita tutup kita punya pool tu, kita punya survey. Dan malam tu kita buat meeting satu lagi lah. So setuju macam tu Setuju. Survey tu pakai apa tadi? Google Form ke apa? Google Form. Itu lah senang kan nak dapat data tu. Okey. Okey. Okey, thank you Sudut Putih. 14, sorry. Hari ni 7, minggu depan 14 15 tu dari Ahad dah. 14, okey. Alright. 14. So ada lain yang masih belum beri cadangan. Black, Amin, Doktor Haizul Ikhwan. Nang, papak kejang, Nang. Ya, ada request. Encik Kamarul boleh on video tak? Lama tak tengok. Alamak, Tujuh. Come on, Cik Kamarul. Suhana, ada apa-apa nak tambah? Okey, ada lagi satu. Usul ni lebih pada usul untuk next week punya pula. Okey. Untuk kita punya jawatan kuasa nanti, kita kena wajibkan penglibatan perempuan. Maksudnya ada pos yang dah memang kena diisi oleh perempuan. So, make sure war-warkan lagi. Bagi semua orang tahu. Dia nak lagi ramai, okey? Hai Kumar. Akhirnya.
So, Aku nak kongsi sikit lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dalam koperasi ni dah lama lah, dekat 17 tahun lah. Dengan Angkasa. So Angkasa ni badan APEC koperasi lah. Okay. Penubuhan koperasi ni bagi aku mudah lah. Sekarang pun lagi mudah dia buat akta baru. So dia katalah 10 ke 5 ke dah boleh buat koperasi lah. Tak kisahlah koperasi keluarga ke, koperasi apa-apa. Kecuali koperasi kredit yang tak dibenarkan lagi lah. So koperasi kredit ni macam bank rakyat, itu koperasi kredit lah yang paling top sekali. Co-op bank kan, itu koperasi kredit. Koperasi tentera, koperasi polis, kebanyakan koperasi kredit lah tu. Okay. So kalau koperasi hartanah ni kalau ikutkan sejarah dia lah, dia punya yang paling hebat pun mungkinlah koperasi polis kan, dia ada buat taman, dia ada buat dia punya sendiri bangunan dia. Okay, kalau sejarah koperasi hartanah ni memang payah sikit lah. Sebab hartanah di Malaysia ni harga dia orang kata bit high kan, memang tinggi lah. Walaupun dalam pandemik pun masih tinggi lagi. Tapi bagi orang yang tak mampu dia cakap tinggi lah. Tapi bagi orang macam mampu dia kata oh harga dah turun. Padahal masih tinggi lagi lah. Rumah 3 bilik pun dalam berapa? 400 ke atas. Sepatutnya dah dalam 300 ke atas tu mampu milik lah orang kata. Betul tak? So bagi aku tanah tu terlampau, risiko dia memang tinggi. Nak dapat pinjaman ke, nak dapat geran ke memang payah. Sebab tanah ni konsep kertas kerja dia memang kena tip top kan. So kalau aku cadang lah, kalau kita nak buat koperasi memang aku setujulah. Tapi konsep koperasi tu kena cari dulu. Sama ada kita nak buat koperasi serbaguna ke, koperasi keluarga ke, koperasi alumni ke kan. So at least kita dah ada target, kita start from small kan, cari dana. Kita boleh buat daripada SKM, dia ada banyak dana dia. Dia ada tabung modal pusingan TMP kan, tanpa faedah lagi. So ni peluang koperasi lah, cuma tak banyak yang tahu bab ni. Untuk tanah memang minimum, terhad gila. So at least dah dapat gambaran tu, okay, cuba balik. Aku tak kasar, aku tak kisah apa kalau nak buat koperasi tanah, proceed lah. Tapi itulah memang modal memang kena tinggi lah. Sebab kita nak jalan ni, nak dapatkan pinjaman dalam bank, kita mesti ada tunjuk kita punya komitmen kita. So komitmen kita punya modal saham lah. Itulah koperasi punya advantage lah. So dia ada modal saham, dia ada modal yuran. Modal yuran ni boleh katakan tiap-tiap bulan kita boleh kutip. So untuk tampung pengurusan daripada modal yuran lah. So modal saham tu kita guna untuk buat bisnes. Itulah konsep koperasi sepatutnya. So macam Tess cakap tu memang betul lah. Dia ada AJK, dia ada presiden, dia ada timbalan setiausaha bernari. Tak ada masalah. So kalau ada cadangan pula kata nak buat terbuka kepada spouse kan, keluarga kan. So bagi aku tu kan satu advantage lah. Sebab tu kita kena tengok balik. Kalau koperasi kita dah ditubuhkan dengan undang-undang kecil yang kita tulis semua tu, nak ubah dia kena buat AJM. Itu koperasi. Dia tak boleh sewenang-wenangnya ubah lah. Okey, terima kasih. Oh, baik lah. Mantap. Okey, benda-benda macam ni yang kita perlukan. Orang-orang yang kepakaran, yang memang ada pengalaman dan sebagainya dalam bidang-bidang yang kita tak ada kepakaran ni. So, input yang cukup baik lah. Kena ada sesi minggu depan lagi ni kalau untuk untuk kita betul-betul tengok apa konsep koperasi yang J97 nak bawa lah. Ada lain? Kamarul, kalau dari segi koperasi punya konsep ni, ada beberapa jenis koperasi yang dibenarkan? Koperasi ni dibenarkan macam mana? Maksudnya kalau kredit tu one of jenis koperasi, so lain-lain koperasi yang dibenarkan ni jenis apa? Serba Keluarga. koperasi serbaguna. Serbaguna.
Dia ada banyak. Okey, aku bagi contoh lah. Koperasi kredit buat masa sekarang memang tak diberikan lagi lah untuk diluluskan sebabkan dia nak kontrol. Sebab kebanyakan koperasi kredit yang diberi kelulusan ni dia guna untuk buat apa orang panggil ahlong punya skim tu. Kan? So dia tak nak jadi isu lah kat situ, dia akan stop lah benda tu. So koperasi kredit, koperasi hartanah, koperasi sektor pertanian, dia ada pertanian banyak lah. Peladangan, pertanian, Fetra, Felda tu semua kan. So koperasi seberguna, maknanya dia menjaga macam koperasi anak Selangor tak salah aku, KOSAS kan, dia koperasi seberguna. So ada lagi apa, koperasi Okuah tu dia lebih kepada dia hartanah tak apa. Koperasi yang buat dulu apa restoran makan RM1 tu kan. Tu dia ada lagi koperasi apa menengah ni maksudnya koperasi yang level dia banyak koperasi kecil-kecil lah. Kan koperasi keluarga. Katalah Afizal nak buat koperasi keluarga, buatlah koperasi Afizal Berhad. So keluarga yang boleh. Kerana dia lingkungan keluarga saja. So sebab tu nama tu penting. Kalau kita nak buat koperasi hartanah J97, dia libat kepada kita punya aktiviti hartanah saja. Tu kita kena tengok. Tu konsep koperasi, dia tak boleh nak pergi seleweng macam syarikat kita dalam SSM, dia tambah je lah aktiviti kita apa nak buat kan. So koperasi dia terhad, dia ada undang-undang kecil dia. Mana dalam undang-undang kecil tu kita kena masuk AGM, ubah, baru proceed ke SKM kata lulus, okey dah, baru boleh tukar. Itulah konsep koperasi. Mana koperasi ni dia ada satu koperasi sekolah, paling famous sekali lah, koperasi sekolah kat Malaysia ni paling famous lah. Itu koperasi paling lower sekali, koperasi sekolah, koperasi menengah, mana koperasi keluarga, dan koperasi atasan ni koperasi yang melibatkan skala besar lah. Itu lah. So dia tak boleh upgrade ke apa lah once dah decide tu kan? Boleh, melalui undang-undang kecil lah, masuk AGM lah. Oh maksudnya daripada hartanah nak jadi koperasi lain, kena AGM lah macam tu? Kena usaha dari AGM, dia dapat kelulusan AGM, bawa kepada SKM, SKM kata lulus, kalau tak lulus, tak paksa tak lulus lah. Oh. Dia boleh kan. Cuma nak bawa AGM ke EGM lah. Sebab yang koperasi aku involve tu tengok dia ada bawa lah benda-benda ni. Jadi bila tu disahkan oleh SKM, lepas tu dia dah boleh jalan lah buat operasi apa yang dia nak buat tu. Tapi buat masa sekarang memang payah lah, SKM dia kontrol lagi je lah. Dia cuma longgar pada nak buat koperasi ni sebab apa? Dia ada grant banyak ditawarkan. So dia galakkan kita buat koperasi lah. Dia tawarkan TMP, dia tawarkan grant, dia tawarkan pembiayaan. Mungkin pada masa akan datang untuk SME pun kita boleh ambil, koperasi pun boleh ambil. Dia punya part dalam SME kan. So banyaklah pilihan dia. Kumar, apa ni nak tanya soalan Kumar? Apa tu, kalau AGM ke EGM ke tu, boleh ke buat secara virtual? Ke ataupun kena hadir secara fizikal? Buat masa sekarang kena buat permohonan kepada SKM lah. Dia tak kisah pun, undian boleh dilakukan online kan. Boleh. Meeting boleh buat online. So Angkasa pun memang buat AGM online pun. So tak ada masalah bagi aku. Kalau pandemik ni lah, kalau boleh dia nak semuka lah, face to face lah. Mana kita undi angkat tangan macam tu lah. Back to normal lah. Tapi payahlah mungkin lepas ni semua online kot. Dia akan pindah undang-undang lah masuk dalam parlimen, dia bahaskan, lulus, okey. Okey, Kamarul nak tanya sikit lagi. Dalam situasi pandemik COVID ni, dengar-dengar tu macam ada statistik kata koperasi sekarang ni banyak yang gulung tikar jugalah. So ada tak statistik ke ataupun boleh share sikit tak apa cabaran-cabaran yang ada atas koperasi yang kita boleh kita boleh ambil sebagai satu rujukan. Yalah, rujukan panduan. Okey, kalau ikutkan statistik dia kalau kat SKM memang ada lah. Dalam dia punya website pun ada. Dia pun berapa banyak koperasi yang ditutup kan, berapa banyak koperasi yang bermasalah
Dia ada banyak sebab first kali kewangan lah. Kebanyakan koperasi kredit yang memang dia punya tujuan dia bagi pinjaman tu, kebanyakan dia tak boleh sebar sebab apa? Orang tak mampu nak bayar. Banyak yang berhenti kerja. Itu salah satu faktor lah. Kan? So kalau government tak ada masalah. Kerana swasta tu yang bermasalah. Dia buat melalui koperasi luar. Koperasi yang bukan dia punya syarikat. Contohnya lah. Kalau government dia ada koperasi dia sendiri kan. So dia tak mampu bayar. So koperasi tak boleh jejak dia. So dia punya bayaran dia tak ada. So koperasi tak mampu lah. Nak roll balik dia punya modal tu, dia perlukan balik bayaran daripada ahli lah. So koperasi kredit ni memang bermasalah lah. Lagi satu koperasi yang menjalankan penjagaan kedai runcit. Buat masa sekarang memang problem besar lah. Kecuali dia ubah dia punya kepada online. So kembali normal lah. Sebab koperasi ni dia kebanyakan yang ada dalam ni orang tua-tua. Itu problem kita. Nak didik orang tua ni memang payah lah. Orang bertongkat pun still ada lagi. Dia nak pegang jawatan juga tak faham lah. Bagi aku semua dah ada, internet dah ada, dia punya facility dah ada, kemudahan pinjaman dah ada. Cuma kita kena tengok lah apa kita nak buat. Pelan kita kan. Itu je. Sebab nak kata bermasalah tu, COVID ni pas pre-COVID ada juga masalah. Time COVID ada juga masalah. Post COVID pun ada juga masalah. So benda tu berterusan je. Sebab apa? Memang kita ni memang payah. Kalau buat pinjam memang nak bayar tu memang salah satu problem lah. Okey. Ada lain? Ada soalan. Kumar, sekiranya koperasi ni tidak aktif lah. Contohnya kita dah tubuhkan satu masa nanti. Tapi dalam satu ketika kita tak aktif. Adakah kita akan dikenakan apa-apa tindakan oleh SKM? Buat masa sekarang, kalau ikutkan akta yang dulu, dia kata dia akan ambil force lah, tindakan lah. Kalau kita tak hantar audit semua kan. So kategori koperasi ni dipanggil koperasi dorman lah. Koperasi dorman ni tak ada masalah pun. Dia hantar balik dia punya kunci laporan kewangan dia untuk dia audit. So dia akan jadi aktif balik lah. Yang tu je. Soalan. Aku faham koperasi ni dia kira macam bisnes jugalah kan sebenarnya. Jadi maksudnya kalau kita tanam modal akan ada possibility untuk rugi jugalah, betul tak? Mana-mana pun memang ada rugi. Untung rugi tu normal kan. Cuma koperasi ni macam Tess cakap tadi lah. Dia base pada saham, modal saham. So keuntungan pada modal saham tu dibagi sama rata. Faham tak? Kan? So kalau ada seorang sumbang saham dia 10,000, dia akan dapat bahagian dia 10,000 lah. Cuma kalau siapa sumbang 1,000, dia punya saham dia 1,000, so dia dapatlah dividen atas nilai 1,000. Dividen tu memang sama, 10% contohnya. So 1,000 akan dapat 100, 10,000 akan dapat 1,000. So itu dia punya dipanggil bekerja bersama-sama demi manfaat bersama. So dia punya withdrawal tu macam mana? Kalau kata at one point tiba-tiba ada for whatever reason lah kan, kita nak withdraw, apa yang ada lah kita boleh withdraw ke dia ada dia koperasi ni disarankan membuka tabung dia panggil satu tabung ni dia mewakili nilai yang bank dia ada. Kalau kita ada dalam bank kita ada 1 juta, tabung ni mewakili 1 juta. So apa-apa berlaku pada koperasi, sekiranya bankrupt kan, tabung ni akan diguna pakai lah. Tapi tabung ni atas kertas, tapi itulah nak menjaminkan duit tu ada, kita kena buka deposit lah, fixed deposit lah. Contoh paling terbaik sekali lah, mana-mana koperasi besar pun dia akan buat fixed deposit, letak 30 juta, so dia punya modal saham dia pun 30 juta. So at least dia boleh bayar member dia balik kalau dia bankrupt. Dia ada jaminan untuk ahli lah. Dia bukan macam syarikat. Syarikat kalau bankrupt, dia utamakan dulu pemintang. Betul lah kan? So koperasi ni saham lah. Dia akan bayar saham lah.
Cuma dividen okey. tak ada lah. Mantap lah noh. Untuk Bagus. Kumar, untuk pentadbiran koperasi suatu masa nanti, untuk pentadbiran koperasi, dia kena hire orang lain untuk urus takbir ke ataupun ahli boleh urus takbir, lepas tu kita bayar upah kepada ahli yang urus takbir tu? Dia pentadbiran ni, kita tak nak ada rasa sebab koperasi ni banyak masalahnya dia ambil orang adik-beradik dia. Kan? Okay, dia pengurusi, dia ambil anak dia jadi pengurus. So kat situ jadi isu lah. Kan? Banyak kalau ikutkan dalam surat khabar apa SPRM masuk pun sebab isu macam tu lah. Bapa pengurusi, anak pengurus. So dia buat jualan, dia dapat hasil, dia dapat komisen. Kat situ dah jadi bridge lah. So bagi aku, cadangan aku ambil orang luar lah paling mudah untuk pengurusan koperasi. Kan? Pengurusan koperasi ni maksudnya bukannya presiden ke, bukannya setiausaha, yang tu memang termasuk dalam koperasi. Pengurusan ni dia nak menguruskan apa? Contoh kerani. Dia buat akaun kerani. Kan? Tapi kalau keluarga memang dia akan ambil koperasi keluarga, dia akan ambil keluarga dia sendiri lah jadi kerani, dapatlah. Jadi isu koperasi keluarga tak ada isu kat situ. Memang di lingkungan keluarga dia. Faham tak? Kalau koperasi yang luar tu, contoh koperasi apa? Kosas, koperasi anak Selangor, kan? Dia punya pengurusi dia siapa? Datuk tu, Nuraini tu. Datuk apa nama yang pension tu. So kalau dia ambil anak dia jadi pengurus, akan jadi isu kat situ lah, kan? Pasal koperasi keluarga tak ada masalah. Nak ambil anak ke, nak ambil cucu ke, jadi pengurus, jadi kerani ke, kau bayar gaji, bayar elang ke, terpulang. Sebab tu memang koperasi keluarga. Saya ada soalan, boleh tanya ke? Boleh. Okey, sebab saya tahu ada Jenan pun ada koperasi kan? Tu koperasi alumni lah. Alumni. So mungkin sebab saya just dengar macam tu sajalah tentang operation dia. So actually yang kita nak buat ni, actually what is the difference between that koperasi dengan kita punya koperasi? Okey, koperasi alumni ni maknanya dia open kepada semua bekas ahli Jenan, bekas pelajar Jenan ataupun bekas guru Jenan. Maksud tu dia dipanggil alumni. Faham tak? Ya, so open lah. Tak mungkin orang pekerja Jenan mau boleh join, ikut pada dia punya undang-undang kecil lah. So kalau koperasi J97 ni, dia terhad pada lingkungan J97 saja. Faham tak konsep dia tu? Itu nanti tulis dalam perlembagaan kita lah kemarin. Sebab tu kalau kita nak tetapkan dia punya keahlian tu. Sebab tu undang-undang kecil ni dia main peranan lah. Kalau kita masukkan spouse tadi dalam undang-undang kecil kita, so dia boleh jadi ahli, tak ada masalah. Dia boleh keluar modal share dia sendiri. Tapi akan wujud isu kat situ lah. Contohnya test jadi presiden, tu dia punya bini jadi bendahari, so jadi isu kat situ lah. Mungkin bagi orang tak nampak isu tu, tapi kalau ada setengah dia akan rasa tak puas hati. Sebab ada apa? Hubungan kat situ. Betul. Sebab tu dah pentingnya syarat minimum 2 orang setiap pencalonan. Dan wajib dipertandingkan semua sekali. Okey, dan koperasi kita ni, okey, sebab apa koperasi hartanah? Aku nak tekankan sekali lagi ya. Sebab kita tak go for perniagaan runcit sebenarnya. Perniagaan runcit dia melibatkan penlibatan yang lebih aktif. Okay. Maksudnya kita kena contohlah macam pembukaan kedai runcit. Yes, it's a very potential business ni. Tapi dia melibatkan tanggungjawab yang besar, yang banyak untuk nak settlekan operation dia tu. Sebab tu kita go for hartanah, dan tujuan koperasi kita ni, idea asal koperasi kita ni adalah lebih kepada pemilikan benda yang kita susah nak memiliki. Okey, dalam masa yang sama kita cuba bersaing dalam pasaran ekonomi yang rata-rata dimonopoli oleh bangsa lain.
benda yang kita sendiri tak termampu nak memiliki adalah rumah kedai. Yang tu idea asal sebenarnya. Sebab tu kalau kita tak buat koperasi kredit, kita tak menawarkan pinjaman sebab kita pun sedap kita punya level, kita tak boleh nak buat pengumpulan modal yang begitu besar. Kita tak cerita pasal juta. Okey. Dan sebab tu yang main target kita adalah pemilikan hartanah rumah kedai. Yang ni main yang dah di stress out beberapa kali. Untuk nak dapatkan benda ni, sebab tu kita perlukan pelabur saham yang besar disebabkan kekurangan kuantiti ahli kita. Sebab ahli kita adalah tertutup kepada J97 dan mungkin akan dibuka kepada pasangan satu hari nanti. Okey. Buat masa ni kita belum lagi lah sebab kita target more on J97. Kita nak yang tu dulu. Okey. So, lebih pada koperasi-koperasi lain ni memanglah banyak. Boleh baca. Everything ada di Suruhanjaya Koperasi Malaysia. And semua orang boleh Google. Baca dalam tu. Macam mana benefit koperasi dalam tu, tujuan koperasi dalam tu. Dan sekali lagi aku stress out, yang ni lebih pada pelaburan. Pelaburan akan melibatkan keuntungan dan kerugian. Kita tak boleh buang perkataan kerugian tu. Kalau kita semua melibatkan keuntungan, yang ni bukan dinamakan pelaburan. Yang ni lebih pada sistem MLM. Yang nampak untung saja. Okay? Kita akan terdedah juga dengan kerugian. Risiko ni yang kita akan sama-sama ambil. Yang ni dibezakan antara sendian berhad dan koperasi. Pengumpulan modal dalam koperasi ni adalah secara bersama. Yang aku target, kita punya modal saham sama rata. Supaya kita tak dibezakan. Kita tak dibezakan antara B40 dan T20. Kita tak ada perbezaan. Kita adalah sama. Yang ni yang kita nak target satu titik yang dapat semua sama rata. Maksudnya semua rasa boleh mampu ke arah tu. Tess, apa yang nak mencelah sikit lah Tess. Okey, silakan. Ni aku cadangkan Tess untuk peringkat awal penubuhan koperasi ni, kita jangan bincang berkenaan dengan pelaburan dulu. Kita bincang berkenaan dengan keahlian dulu. Kita dapat keahlian semaksimal yang mungkin. Sebab bila sebut tentang pelaburan hartanah ni, saya ingat 99% daripada kita pun tak nampak lagi jalan keluar daripada COVID ni. Dengan sektor hartanah sekarang dengan terbengkalai, rumah kedai tak ada orang sewa, perniagaan tak berjalan, banyak syarikat tutup. Jadi untuk peringkat permulaan ni, aku cadangkan kita jangan berani buat pelaburan dulu. Kita aim untuk keahlian dulu. Keahlian, kalau boleh semua J97 ni join sebagai keahlian. Besok bila COVID ni dah nampak jalan keluar dan sebagainya, baru kita bincang balik tentang pelaburan. Kita jangan terhad kepada hartanah. Kalau boleh kita peringkat permulaan ni kita buat pelaburan yang kita rasa yang paling selamat. Paling selamat, lepas tu perlahan-lahan kita naikkan sikit. Tapi kita punya end point kita adalah hartanah. Sebab kalau kita tak dapat trust daripada ahli, nanti lama-lama ahli itu keluar. Bila keluar, confirm kita akan rugi. Jadi aku punya cadangan, kita aim keahlian dulu. Lepas keahlian, baru kita slow invest. Endpoint kita dah hartanah. Tapi dengan keadaan semasa COVID ni, aku tak rasa hartanah ni sesuatu yang menguntungkan. Okey. Aku jawab soalan tu Neng. Tujuan utama koperasi, apakah maksud first kali koperasi? Koperasi ini sendiri adalah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan.
koperasi mencari pendapatan sebenarnya. Cuma Okey. test apa ni memang mencari pendapatan, tapi Ya. kita tak boleh Okey. kita dah nampak hartanah ni buat masa ni tak boleh bagi keuntungan. Kita tengok tak ada orang yang Okey. untung buat pelabuhan hartanah buat masa ni. Aku takut satu Okey, masa baik. nanti baru kita dah buat start kita rugi. Kita rugi, lepas tu semua orang tarik diri daripada koperasi. Okey, aku setuju benda tu. Yes. Macam dia adalah satu bentuk perniagaan yang memang akan ada untung rugi. Okey. Tetapi pasal apa hartanah? Okey. Disebabkan faktor-faktor awal tadi adalah berdasarkan lambakan, pemilikan yang kita sendiri tak termampu nak buat. Okey. Dan yang tu kita kena set koperasi kita ni, koperasi apa? Kalau kita tak ada koperasi, kita sebenarnya target untuk buat apa? Kita letak 10,000, okey, dapatlah kumpul dalam 150. Lepas tu baru kita nak set next stage. Sebenarnya untuk apa kita set koperasi? Sebab kita tak ada vision. Kita tak ada mission. Jadi pandangan aku, kalau kata macam tu, better not ditubuhkan koperasi tu. Kalau kata kita tak ada target apa yang kita nak buat. Yang tu faktor utama yang dipanggil untuk kita berbincang. Sebab koperasi, kalau yalah cerita pasal koperasi, andai kata koperasi tu ditubuhkan sekadar untuk nak mengumpul ahli, yang tu baik kita buat persatuan alumni. Just nak kumpul ahli. Tetapi apabila melibatkan koperasi, yang ni maksudnya orang yang willing to invest. Orang yang ada keyakinan untuk nak melabur. Dan setiap pelaburan memang kita akan berhadapan dengan risiko, keuntungan dan kerugian. Sekali lagi aku stresskan. Okey. Pasal hartanah. Sebab antara benda yang pelaburan yang makan masa panjang ni, yang banyak orang kata potensial dia naik. Yes, betul COVID. Kita tak tahu COVID ni berapa lama lagi. Tak tahu, tak tentu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Okey, tetapi pasaran hartanah, nilai tanah ni akan meningkat setiap tahun sebanyak 15%. Dia tak buat apa pun dia akan naik. Macam mana keadaan kita pun benda tu akan naik. Dia pelaburan yang kedua yang biasanya orang main adalah emas. Emas pun ada naik turun, tetapi tidak menjamin. Tapi dalam tanah dia akan ada kenaikan setiap tahun. Jadi different. Okey, mungkin benda ni di-stress out, mungkin aku bukan orang yang sesuai lah untuk nak cerita pasal hartanah. Maybe yang dah biasa main dengan hartanah ni. Sulaiman Bahtiar, Dr. Zaki, dia tak ada pula malam ni. Dr. Zaki. Yang ni semua orang yang sepatutnya willing to share dia punya knowledge. Sahabat kita Izzuan pun mungkin ada juga knowledge. Tetapi rata-rata target rumah kedai ni disebabkan rata-rata abang lah, orang Melayu sendiri tak mampu nak miliki rumah kedai. Tu sebenarnya kita dah tertinggal jauh dalam ekonomi ni. Kita menyewa daripada tenant kita normally, kita punya tuan kedai normally Cina. Kita sewa lagi. Tingkat bawah sewaan paling murah dalam Malaysia ni mungkin 1,500. Kita tak pakai sendiri, Syed. Kita akan sewakan kepada orang. Sebab kita target kalau kita beli, kita guna loan, kita nak bagi sewa tu supaya lepas loan kita. Yang ni kita punya target. Okey, betul. Kalau penyewa tak ada. Sebab tu, kawasan yang kita nak pilih ni pun kena betul-betul potensial. Sebab kita tak pakai duit grant, kita tak pakai duit YMDB nak beli. So, kita pakai duit kita sendiri. Apa saja keputusan,
kita kena tengok secara bersama. So, kalau kata koperasi ni tak ada hala tuju, lebih baik kita jangan buat koperasi. Yang tu je saranan yang aku boleh bagi. Okey. Next, siapa lagi? Ada apa-apa? Okey, Black ni soalan, kalau ada ahli sendiri yang berniaga dan berminat nak sewa pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh bagi sewa kepada ahli kita sendiri. Tapi tak bayar 3 bulan, kita halau lah. Sorry lah kan. Kejam tetap kejam. Walaupun aku sendiri, kalau aku tak bayar 3 bulan, aku kena keluar lah. Okey. Tu jelas lah. Yelah, kalau kita involve dalam benda ni pun of course kita tak main beli je kan. Kita akan guna kawan-kawan punya kebakaran untuk identify mana location yang baik lah, yang boleh beri keuntungan kan. Takkan nak beli rumah kedai kat Mobuk lah. Yalah kan. Dan normally Pasal apa mabuk? Normally kalau kita go for hartanah memang dia memang long term lah. Sebab dia target untuk apa, first tadi Sulaiman Bahtiar pun dah tanya hang punya planning macam mana 2 tahun 3 tahun nak jual beli land ke apa semua. Kita tak ada cash yang kuat untuk nak beli cash. Kalau kita beli cash, yes, every 3 years kita boleh tukar. Kita boleh jual beli. Dengan syarat ekonomi market yang cantik. Tetapi yang aku kata, kita punya target ni 10 tahun. 10 years punya program. By next year, kita adalah berumur 42 tahun. 42 maksudnya 10 years matang dalam 52. So pelaburan kita nak ada satu tempoh matang yang akan ditentukan secara bersama. Maksudnya kalau kita invest, katalah 5K atau 10K, tempoh matang dia will be 10 tahun. Black ni soalan tadi, boleh tak dia keluarkan? Boleh nak keluarkan, tetapi dia tak dapat apa-apa keuntungan. Sebab kita dah set tempoh matang dia on certain period. Dia macam mana FD yang Kumar sebut tadi. Bila kita bubuh dalam FD, kalau FD kita set adalah 12 bulan, kalau kita keluarkan lebih awal, kita tak dapat apa-apa keuntungan. Okey, dan kita kena bayar service charge yang masa kita buat FD tu. So sebenarnya kita akan kerugian kat situ. Bila kita nak untung tu, kita nak tengok untung dia adalah selepas tempoh matang. So by 10 years punya program, insya-Allah bukan kata janji, tetapi kebiasaannya dalam masa 10 tahun, kita akan tengok nilai hartanah akan meningkat 2 kali ganda atau 3 kali ganda. Yang tu yang telah dipraktikkan di Lembah Kelang. Okay, beli rumah 300,000 dalam masa 10 tahun, ada yang naik sampai 600, 700,000, ada yang naik lebih sampai 900,000. Okay, so kita tengok juga dalam hartanah ni, kita tengok dekat mana nak beli. Okay, Amin. Salute. Amin pun salah seorang yang main hartanah ni secara diam. Okay, mungkin dia pun ada idea dia. Test. Hello, dengar? Ya, dengar brother. Wah, aku headset dulu bateri pula. Lah aku tak nak pakai kata hartanah apa semua, tapi saja nak beritahu kalau kata nak buat business plan, kita punya serta dalam ni kita nak tarik pelabur. Sebab kita nak buat koperasi lah kan. Ya. Bukan kalau kata kita nak buat koperasi, kalau nak tarik pelabur, kalau nak ramaikan ahli untuk nak banyakkan modal, kena ada business plan lah. Kan apa yang kita nak buat koperasi ni bukan kita setakat nak buat apa tak masuk kan. Kalau setakat nak tarik pelabur, kita kena ada plan lah. Itu macam hang beritahu Ustaz. Kira kata buat koperasi, kalau kita buat koperasi ni, ini agenda yang kita nak buat. Kan, so bila kata hang dah buat macam tu, akan ada lah orang yang tertarik dengan plan tu, mereka akan invest. So mereka akan jadi ahli lah. Bukan kata kita ada 100 orang ni nanti kami kira semua 100% tu masuk. Mesti mereka nak tengok apa agenda koperasi ni for their future. In the right area, right segment kan.
kita kata, aku setujulah cadangan yang nak bagi ni apa buat koperasi. Dan at the same time kita kena propose what's the function of this koperasi, how are we going to move ahead with the koperasi. Kan, apa plan dia. So aku kalau kata headset ni, saya kalau kata aku drop off, kira pasal aku punya headset habis bateri lah. Apa teruskan, nanti aku follow up dengan test. Okay, thank you Amin. Okay, faham. Ya, Okay. Baik. Assalamualaikum semua. Bye. Baik, chill. Okay. So asalnya kita pun lebih pada macam tu lah Neng. Bukanlah kata nak play down, tapi tujuan koperasi sebenarnya kita kena stress out yang tu. Andai kata orang tak bersetuju tujuan koperasi, sebab koperasi betul, Kumar kata koperasi banyak, tetapi kebanyakan adalah koperasi kredit. Koperasi paling besar dekat Malaysia adalah koperasi guru sebenarnya. Dia punya involvement. Memang cikgu di Malaysia ramai gila. So benefit dia banyak, sebab tu mereka boleh buat jadi kredit. Mereka boleh buat pinjaman, mereka boleh bagi pinjaman perumahan, macam-macam mereka boleh bagi. So kita tak boleh ke arah tu sebab kuantiti. Sekali lagi aku sebut kuantiti. Bila kita tak ada kuantiti, sebab tu kita perlukan quality. Okay, quality ni maksudnya the more investment tu, yang paling penting. Nak bergerak koperasi. Sebab tu cadangan, untuk RM100 yuran tahunan ni, kalau kata kita dapat 10,000, katalah 100 ahli, baru kita dapat 10,000. 10,000 ni macam Kumar kata, every year kita kena hantar report, audit report, apa semua. Yang tu saja gedebak-gedebuk apa semua dengan audited account. Lepas tu dia lebih kurang macam Senior Berhad juga. So habis juga 3-4 ribu. Yang tu saja kita bayar. Dah 3-4 ribu. Perjalanan lain. Untuk sementara waktu mungkin kita boleh letak alamat koperasi kita tumpang office siapa-siapa. Okay, resolusi. Resolusi ni yes, yang ni yang nak kena stress out. So apa benda yang kita target? So rasanya kita pun dah 11 suku dah kot. Maybe tak tahu Hafizal. Macam mana Hafizal? Hafizal, ada lagi tak? Oh, okay. So besok aku kena conclude juga. Okay, so ada apa-apa lagi soalan orang lain? Sebab aku nak fahamkan semua orang tujuan kita buat koperasi ni sebenarnya koperasi hartanah. Memang kita tujuan target yang tu sebenarnya. Kalau ada cadangan lain adalah kena cadangkan koperasi jenis apa. Jangan kata koperasi untuk just nak kumpul ahli. Kita tak ada cadangan. Yang tu maksudnya. Kalau kita go benda tu, ya Neng, sila. Ada apa-apa lagi nak tambah? Lain? Ada orang lagi ke Neng? Ada. Tunggu aku conclude ni. Tak apa, bagi tempoh bertenang Dah lah, kalau tak ada apa-apa. Ada. Tak lah, kalau macam tu, aku rasa cukuplah untuk setakat ni, malam ni. Yang penting kita faham apa tujuan kita buat Zoom meeting pada malam ni. Dan sama-sama kita fikir kita ada tempoh seminggu untuk bersetuju atau tidak kepada koperasi hartanah. Dan kita juga terbuka kepada koperasi. Apa lagi koperasi yang idea koperasi. Tapi should be you go for some idea. Koperasi perniagaan ke, koperasi runcit ke, apa saja. Yang ni idea asal yang dibawa. Dalam masa seminggu lagi, harap-harap sama-sama lah kita dapat. Bukan seminggu lah. Bermula daripada bila Ustaz? Malam ni, besok. Besok akan diwar-warkan ke dalam grup
utama J97 dan mungkin ada penlibatan daripada rakan-rakan wanita kita yang boleh dimasukkan dalam grup koperasi lah. Kami dah form satu grup koperasi kecil lah. Dalam tu just aku Pesot dengan Hafizal. Okay, maybe kita pun boleh bagi Pesot. Tak boleh lah. Grup politik tu satgi dia akan masuk. Satgi ada Kutuk PAS, Syed Bangla yang kuat Kutuk PAS tu. Kumar marah nanti. Okey, tak apa, kita buat satu grup koperasi yang official, bukan kata official lah. Okey, kita boleh letak itu nak wakil daripada pihak wanita kita supaya every maklumat akan sampai directly dan kita nak spread out seramai mungkin. Rasanya itu saja kot untuk malam ni. Semoga semua happy bersama keluarga masing-masing. Stay safe, COVID is real. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Siapa nak lepak sembang boleh, tak ada hal. Ingat nak lepak sembang politik pula, tak ada? Sembang politik boleh. Siapa nak sembang politik duduk. Tunggu je. Yang tu Syed kena duit. Aku buka balik kalau nak sembang politik kan. Buat politik Syed timbul. Saya mesti timbul ya. Nak sembang politik tak lah buka.